SPM kita nak bincangkan soalan berformat SPM untuk tajuk sebatian karbon. So kita akan menggunakan modul hari ini. Okay. So kriteria kejayaan kita hari ini hanya satu sahaja. Jadi di akhir pembelajaran cikgu sangat berharap at least kamu boleh jawab satu daripada 3 soalan berformat SPM dengan betul. Ada tak sesiapa yang dah jawab soalan ini? Soalan ini tu adalah soalan modul muka surat 138, 139 dan 140. Ada tak sesiapa yang dah jawab? Yang dah jawab cuba raise your hand, cikgu nak tengok. Okay, that's mean kamu belum cuba menjawab. Okay, tak apa. Tak apa, jangan risau. Kita jawab bersama-sama sekejap lagi Okay, tapi sebelum tu cikgu nak imbas kembali sedikit. Okay, hi Kari. Okay, cikgu nak mengimbas kembali ke isomeran, bilangan isomer ni yang kita dah belajar pada hari Selasa yang lepas. Jadi untuk kita nak imbas kembali ni, cikgu nak ajak kamu tengok modul muka surat 136. Okey. Kamu akan dapat paparan macam ni kan? Okey, so selepas kamu dah buat beberapa isomer pentana, pentena, butana, butena, alkohol, propanol, butanol semua tu. Okey, biasanya cikgu akan minta kamu buat untuk bilangan atom karbon 4 dengan karbon 5. Dan tahniah ada beberapa orang yang dah hantar dekat cikgu untuk semakkan. Tahniah sangat. Yang belum hantar, cikgu sangat berharap kamu cuba buat supaya kamu nampak lah macam mana nak buat struktur isomer tu. Kalau ada masalah, boleh hubungi cikgu. Okey, so untuk alkana, alkana maknanya yang ini adalah butana lah. Okey, so kalau butana dia ada 2 isomer, sekiranya pentana dia ada 3 isomer. Okey, pentana dia ada 3 isomer iaitu pentana, 2-metil butana, 2,2-dimetil propana. Okey. Kalau kamu perlukan struktur isomer itu, nanti cikgu akan share gambar lukisan struktur tu dalam grup WhatsApp kelas Tapi inform lah cikgu, kalau cikgu terlupa kamu tolong remind cikgu. Okey, untuk alkena. Okey, alkena karbon 4 adalah butena. Okay, so bilangan isomer dia kita dah buat pada hari Selasa lepas. Dia ada 3 isomer iaitu but 1 ena, but 2 ena, prop 1 ena. Okey, manakala untuk pentena, ni pentena yang kamu cuba buat sendiri. Okey, berapa bilangan isomer yang kamu dapat untuk pentena? Siapa yang dah buat hari tu? Yang hantar kat cikgu. 5. Okey, kamu dah buat, kamu dapat 5 isomer. So 5 isomer itu adalah pen 1 ena. Okey, pen 1 ena, pen 2 ena. Okey, yang ketiga adalah 2 metil but 1 ena. Kalau kamu nak salin, kamu boleh salin lah. Nanti kamu balik pula dah. Kamu habis kelas, kamu cuba buat. Yang ketiga adalah 2 metil but 1 ena. Yang keempat, 2 metil but 2 ena. Dan isomer dia yang kelima adalah 3 metil but 1 ena. Okay, kamu cuba cari isomer berdasarkan nama yang saya bagi. Okay, untuk siri homol alkuna. Okay, so alkuna untuk karbon 4 iaitu butuna, dia ada berapa isomer? Kita dah buat kan pada hari Selasa lepas. Ada berapa? Okay, ada berapa isomer?
Dua. Ada dua. Okey, ada dua isomer untuk butuna. Untuk pentuna. Untuk pentuna ada berapa kelas? Dah buat ke belum? Dua. Ada yang cakap dua. Orang lain? Dua. Okey, Haris kata tiga, Adha kata tiga. Danish, dapat berapa Danish? 3. Tiga. Okey, so untuk pentuna dia ada tiga isomer. Iaitu pen 1 una. Yang kedua pen 2 una. Dan yang ketiga 3 metil but 1 una. Okey, nanti kamu balik cuba buat. Balik pula, cikgu cukup balik je dekat kat sekolah kan. Nanti kalau habis kelas kamu cuba buatlah petang-petang sikit. Okey, kemudian kita lihat pula siri homolog yang terakhir iaitu alkohol. So untuk alkohol, kita dah buat untuk butanol. Kita buat butanol. Butanol cikgu tak buat, cikgu buat propanol hari tu dalam kelas. Okey, propanol kita buat dia ada dua kan. Propanol dia ada dua isomer. Kalau butanol kamu buat dekat rumah, kamu dapat berapa hari tu? Ada beberapa orang yang hantar hari tu. Danish dapat berapa Danish? Saya dapat 3. Okey, Danish dapat 3. Haris? 3. 3. Yang lain ada buat tak? Adha ada hantarkan kat cikgu? Adha ke Kairunisa? Cikgu tak ingat. Saya hantar. Ada. Saya tu Adha Adha dapat berapa? Saya dapat 2. 2. Okey, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. So dia sebenarnya butanol ada 4 isomer Okey, dia ada 4 isomer, maknanya yang dapat 2 dan 3 tu dia ada tak cukup lagi lah, 1 atau 2. So isomer yang pertama adalah butanol. Isomer yang kedua adalah butan-2-ol. Isomer yang ketiga 2 metil propan 1-ol. Dan isomer yang keempat 2 metil propan 2-ol. Nanti kamu balik cuba Cuba buat lepas kelas ni, kamu cuba buat. Dan bilangan isomer untuk pentanol. Okey, untuk pentanol ini kamu akan dapat 7. Kamu akan dapat 7. So cuba cari 7 tu apa? Boleh? So nanti kamu buat Okey, jadi untuk hari ini kita nak buat soalan format SPM. Okey, soalan rujuk modul kimia muka surat 136 hingga 138. Okey, tolong buka modul muka surat 136 dulu. Okey, so kamu akan nampak soalan struktur soalan 60. Okey, soalan 60. So kita tengok, ini yang cikgu kata dia akan gabungkan So dia akan gabungkan soalan ni, semua tindak balas ni dalam satu keadaan. So kita mulakan dengan alkohol. So dia kata ni alkohol J. So alkohol J ni formula molekul dia adalah C3H7OH. Apakah nama alkohol J ni kelas? Propanol. Yes, propanol. Jangan risau kita buat bersama-sama. Okey, kita buat sama-sama. So maknanya saya akan tanya kamu, sekiranya kamu tahu, kamu nyatakan jawapan ataupun respon. Okey, alright. Kemudian dia mengalami tindak balas 1. Okey, tindak balas 1 iaitu dia membentuk karbon dioksida dan air. Okey, dia membentuk karbon dioksida dan air. Jadi, apakah tindak balas yang pertama ni kamu rasa-rasa? Yang pertama ni tindak balas apa? Ya, betul. Okey, yang pertama ni adalah tindak balas pembakaran. Saya suka tulis siap-siap. Kalau saya buat soalan, okey, ataupun kalau kamu buat soalan, kamu terus keluarkan maklumat tu siap-siap. Supaya ini membantu kamu untuk menjawab soalan seterusnya. Okey, kemudian kita lihat pula tindak balas yang kedua. Okey, yang kedua, dia menghasilkan asid propanoik. Okey, asid propanoik iaitu C2H5COOH. Apa nama asid propanoik asid? Ya Allah, maaf, memanglah nama dia asid propanoik kan, saya macam blank pula.
Okey. Soalan saya, apa nama tindak balas yang kedua tu? Tindak balas apa tu? Pengoksidaan. Oksidaan. Pandai. Pengoksidaan. Saya tulis simbol macam tu je ya. Pengoksidaan. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Okey, yang ketiga pula, alkohol J tadi, propanol tu, dia bergabung pula dengan asid propanoik dengan makin asid sulfurik pekat, dia menghasilkan sebatian Y. Okey, melalui tindak balas yang ketiga. Jadi, kamu rasa-rasa sebatian Y tu apa? Ester. Ester. Apa nama ester ni? Apa nama dia? Propil, propanoid. Okey, nama dia adalah propil propanoid. Jadi, tindak balas yang ketiga adalah tindak balas pengesteran. Semua okey ke tu? Kalau okey, cuba angkat tangan sikit. Okey. Alhamdulillah, ramai yang okey. Good. Okey. So, seterusnya, alkohol ni juga dia boleh mengalami tindak balas pendehidratan. Yang sebelah kiri ni kan, pendehidratan. Dia menghasilkan sebatian Q. Okey, kamu rasa-rasa sebatian Q tu apa? Dia buang air. Alkohol. Apa dia? Propena. Yes, very good. So, Q ni adalah propena. Okey. So, maknanya kalau kamu boleh analyse soalan Rajah 60 ni, insya-Allah kamu boleh jawab. Okey, so kita lihat soalan. Okey, so berdasarkan Rajah 60, nyatakan nama bagi J dan Q. So, of course lah kamu dah boleh jawab kan. So, J tu adalah propanol. Kamu dah jawab pun masa kita analisis tadi. Dan Q adalah propena. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh. Okey, thank you yang respon. Okey, tuliskan persamaan kimia dalam proses 1. Jadi proses 1 tadi adalah proses ataupun tindak balas pembakaran. Betul? Tindak balas pembakaran. Okey. Jadi, tindak balas pembakaran macam mana? Dia punya formula molekul C3H7OH. Okay, C3H7OH. Ini kita nak tambah apa? Oksigen. Tambah oksigen. Okey, tambah oksigen dan kita akan hasilkan apa kelas? Karbon Karbon dioksida. Yes, very good. Karbon dioksida dan H2O. Okey, dan H2O. Okey, someone tolong cikgu, tolong seimbangkan please. Berapa nilai oksigen, berapa nilai karbon dioksida, nilai pula mol. Berapa perkali dekat oksigen tu berapa mol oksigen, berapa mol karbon dioksida, berapa mol air. Cepat, berapa dapat? Okey, berapa mol karbon dioksida? Okey, tak ada yang respon. So, cikgu panggil lah. Okey, Haris, berapa bilangan mol karbon dioksida, Haris? 3. 3. Okey. 3. Sebab dekat sini 3 kan. Okey, Amira Alisha, berapa bilangan mol air?
Berapa bilangan mol air kat sini ni? Berapa? Nak tulis, nak letak. Amira Alisha ada? Okey, Chan Shiki? Mungkin 4. Amira ada. 4. Alright, thank you. 4 air. Very good. Oksigen. Ni. Oksigen. 9/2. 9/2. Very good. Okay, 9/2. Allah, dia dah terhilang. Okay. So, seimbanglah persamaan kita. Okay, so dekat situ berapa markah ni? Dekat sini 1 markah. Kita tengok dekat tepi tu 1 markah. So, soalan ni bernilai 1 markah je. Okay. Sekarang dia kata alkohol J ni, soalan C alkohol J boleh ditukarkan kepada asid propanoik melalui proses kedua. Kita tahu proses kedua tadi yang kita buat tu adalah pengoksidaan. Jadi, nyatakan nama proses 2. Kita dah jawab pun kan, proses pengoksidaan. Ni kamu yang jawab, bukan saya yang jawab kan. Tadi awal-awal kamu bagi tahu tindak balas yang kedua tu adalah proses pengoksidaan. Jadi, dia nak tanya kita satu reagen. Okey, satu reagen yang digunakan dalam tindak balas ini. Okey, siapa tahu reagen yang digunakan dalam tindak balas ini? Kalium manganat. Kalium manganat. Okey, kalium manganat 7 berasid iaitu KMNO4/H+. Okey, ataupun berasid. Boleh tulis berasid. Okey, ataupun lagi satu. Kalium dikromat berasid. Ya, betul. Kalium dikromat berasid. K, apa simbol dia? Cikgu dah lupa pula dah. K2. Okay. Dia punya formula dia adalah K2CR2. Okay, kejap ya. Dia adalah K2CR2O7 berasid iaitu kalium dikromat 6 berasid. Okey. So dia kata soalan yang ketiga ni, cuba kamu lihat, dia kata huraikan secara ringkas kaedah menyediakan asid propanoik dari alkohol J. Okey, siapa tahu macam mana kita nak sediakan asid propanoik? Kat mana kamu nak rujuk soalan ni? Okey, kamu boleh rujuk soalan ni dekat modul muka surat 126. Cuba tengok 126. Okey, cuba kamu lihat muka surat 126. Dekat situ ada penyediaan asid etanoik. So, penyediaan asid etanoik tu kamu boleh gantikan dengan propanoik. So, step dia yang pertama, okey, kita masukkan propanol ke dalam tabung didih. Okey, kita masukkan propanol ke dalam tabung didih. Oh, sorry. Yang mengandungi. Okey, yang mengandungi larutan. Ikutlah reagen mana awak nak guna. Tadi kawan awak kata dia nak guna kalium manganat 7 berasid. So, kalium manganat 7 berasid. Okey.
Kemudian step yang kedua, kita panaskan campuran. Okey, kita panaskan campuran. Dan step yang ketiga, kita kutip hasil tadi. So, hasil tu dikutip secara penyulingan dalam tabung bibis. Kita buat secara penyulingan. Okey, boleh ke setakat ni? Okey. Okey, kalau okey, saya proceed ke soalan D Okay, go. Okey. So, cikgu proceed ke soalan D. Okey. Soalan D dia kata, sebatian Y dihasilkan dari tindak balas alkohol J. Okey, sebatian Y dihasilkan daripada tindak balas antara alkohol J dan asid propanoik melalui proses 3. So, kita tahu sebatian Y itu adalah ester iaitu propil propanoat. Okey, yang terhasil daripada propanol dan juga asid propanoik, iaitu proses yang ketiga adalah proses pengesteran. So nampak tak? Nyatakan nama bagi Y. So nama bagi Y tadi adalah propil propanoat. Okey. So apa sifat istimewa bagi propil propanoat ni kelas? Sifat istimewa. Apa sifat istimewa dia? Cuba nyatakan jawapan. Boleh tulis dekat ruangan komen sekiranya kamu tak nak on mic ataupun mic kamu bermasalah. Ataupun boleh on mic dan nyatakan jawapannya. Okay, apa sifat istimewa ester ni? Sebatian neutral dengan bau manis buah-buahan. Yes. Cikgu ambil yang kedua tu Okay, dia adalah, dia punya special karakteristik dia adalah dia berbau manis buah-buahan. Okay, berbau manis atau biasanya kita guna istilah berbau harum. Okay, berbau harum buah-buahan. Buku teks dia guna istilah manis Buku teks yang baru ni. Sekejap, saya semak sekejap. Buku teks ni dia guna istilah apa? Manis. Oh ya, dia menggunakan bau manis. Okeylah, kita ambil lah bau manis. Biasa sebelum ni kita guna istilah berbau harum atau wangi buah-buahan. Tapi tak apa, kita follow je buku teks berbau manis buah-buahan. Alright. Okey, soalan E. Tak apa, jangan risau. Saya akan screenshot juga jawapan tu, saya akan share dalam kelas. Jangan risau kalau yang tak sempat salin tu. Okey, soalan E. Sebatian Q boleh ditukarkan kepada propana melalui proses penghidrogenan. Okey, iaitu kita tambahkan hidrogen. Okey, so huraikan secara ringkas satu ujian kimia untuk bezakan antara Q dan propana. So Q tu kita tahu dia adalah propena So apa ujian kimia yang kita boleh guna? Okay, ada sesiapa yang boleh nyatakan atau nak tulis jawapan dekat ruang komen? Tindak balas dengan air bromin boleh ke? Yes, betul. Kita tindak balaskan dengan air bromin. Very good. So macam mana kita nak huraikan tindak balas dengan air bromin tu? Ada sesiapa boleh nyatakan? Haris ke?
kamu boleh cuba rujuk. Okey, kamu boleh rujuk soalan 58 muka surat 135 tu untuk buat untuk karang ayat dia. Okey. Contoh jawapan tu ada dekat muka surat 135. Cuma kamu kena ganti, jangan gunalah, kamu kena guna propena tu kamu kena sebut Q, sebatian Q. Dekat soalan 58 tu saya soalan yang sama je kan. Kamu boleh tengok. Okay. So dia ada 3 langkah So langkah yang pertama kita buat apa? Kita alirkan kita alirkan kita tahu propana dengan propena ni dia dalam keadaan gas. So kalau kamu nak letak gas pun boleh. Kalau kamu tak nak letak gas pun boleh. Kamu alirkan sebatian Q dan propana. Okey, dan propana dengan air bromin. So itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita buat pemerhatian. Okey, sebab tu dia 2 markah. Biasanya ujian pengesahan ni ataupun ujian kimia ni dia 2 markah. Satu untuk ujian, prosedur yang kita guna. Lagi satu untuk pemerhatian. Jadi pemerhatian dia kita katakan jika warna perang air bromin berubah, maka sebatian tu yang mana satu? Q ke propana? Kalau warna perang air bromin berubah, so dia Q ke propana? Ada tulis jawapan dekat ruang komen tak ada juga. Propena. Dia adalah propena ataupun dalam kes kita ni dia adalah Q. Okey, sebab Q ni merujuk kepada propena. Tapi tak salah lah kalau kamu nak terus tulis propena pun boleh sebab kita tahu memang Q tu adalah propena. Okey, tapi seeloknya kita guna istilah Q yang dia beri dalam soalan. Okey, itu kalau warna perang air bromin berubah. Kalau, kita ubahlah poin yang ketiga. Jika warna perang air bromin tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia tetap warna perang. Okey, maka ia apa? Maka ia tu apa? Propana. Ya, betul. Propana. Okey. Macam tu je. So, 2 markah tu dekat mana kelas? 2 markah tu yang dekat sini 1 markah. Yang bawah ni lagi 1 markah. That's why yang kamu boleh dapat 2 markah. Okey. Boleh follow setakat ni? Kalau boleh follow, cuba angkat tangan. Okey, Asfa okey, Adhan, Nurina okey, Danish okey, Fizana, Wahida, Haris okey, Syiki, Huda, El, Hokai, Najwa, Adam. Okey, Adam ada, Kristina ada. Cikgu tak perasan tadi nama kamu. Okey, Adam dengan Kristina ada. Cikgu nak tanda nama kehadiran dulu. Okey, so kalau semua okey, very good. Kita proceed dengan soalan yang seterusnya. Okey, so kita lihat soalan esei. Soalan 61 Okey, soalan 61 ni dia sebenarnya soalan berbentuk esei, tetapi esei ni pun dia ada pecahan A, B kan? A, B, C biasanya ataupun A1, A2. Jadi ini lebih kurang pecahan dalam soalan esei lah, bukan complete esei. Sebab complete esei the full marks is 20 marks. So sini ada 4 markah sahaja kalau kita lihat. Betul tak 4 markah? Okey, dia ada 4 markah je. So, cikgu kecilkan sikit lah. Okey. So dia kata rajah 61 ni menunjukkan formula struktur bagi hidrokarbon X dan Y. Okey, hidrokarbon X dan Y. So kita tengok apakah nama hidrokarbon X ni kelas?
Apa nama dia? Ada yang tulis kat ruangan komen? Oh, tak ada. Okey, apa nama hydrocarbon X ni? Propena. Propena. Okey, good. Propena. Cikgu tulis kat sini. So, ini adalah propena. Manakala hydrocarbon Y, apa hydrocarbon Y ni? Propana. Propana. Very good. Okey, ni propana. Okey. Apa soalan dia tanya? Jom kita tengok dulu apa soalan dia nak tahu. So, dia kata banding dan bezakan. Okey, dia suruh kita banding dan bezakan kedua-dua hidrokarbon ni berdasarkan strukturnya. Berdasarkan formula struktur dia. So kita tengok bilangan yang pertama bilangan atom karbon dalam X dan Y sama tak bilangan atom karbon dia kelas? Sama. Sama. Okey, sama. So kita tulislah dia sama. Tapi kalau soalan kalau soalan SPM, dia tak bagilah. Yang ini semua dia tak bagi. Okey? Dia cuma bagi yang ini je. Dia cuma bagi soalan banding dan bezakan kedua-dua hidrokarbon ni berdasarkan struktur 4 markah. Ayat 1, 2, 3, 4 tu kamu kena fikir sendiri. So ni modul, dalam modul ni sebagai latihan, so dia bantulah kamu, dia bimbing kamu cara menjawab. Okay, jadi kamu janganlah fikir nanti soalan exam ada, dia bagi point macam ni, tak ada tau. Okay, so yang pertama kita boleh banding beza dari segi bilangan atom dalam X dan Y, iaitu sama. Okay, sebab bila banding dan beza, kita kena bagi persamaan dan perbezaan. Itu yang penting. Kita kena bagi persamaan dan perbezaan. So, persamaan dia bilangan atom karbon dia sama. Perbezaan. Okey, perbezaan dia yang pertama bilangan atom hidrogen. Okey, apa perbezaan antara bilangan atom hidrogen ni? Sama ke tak sama? Tak. Yes, tak sama. Okey, tak sama. So, bila dia tak sama, macam mana kita nak explain sikit? Kita katakan bilangan atom hidrogen dalam X kurang daripada Y. Okey, X ni kurang daripada Y. Sebab apa? Sebab X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tak kira pun awak tahu kan propana C3H8. Okey, so kita katakanlah X ni kurang bilangan hidrogennya daripada Y. Ataupun Y lebih daripada X. Itu ikut kamulah ayat kamu nak tulis kan. Okey, perbezaan yang kedua kita katakan dari segi jenis hidrokarbon. Okey, jenis hidrokarbon. Iaitu X adalah hidrokarbon apa? Tepu atau tidak tepu? Tak tepu. Okey, X adalah hidrokarbon tidak tepu. Okey, dan Y adalah hidrokarbon tepu. Okey, dan perbezaan yang ketiga dari segi ikatan. Okey. So, kita tengok X ni dia ada ikatan apa ni kat sini? Ikatan ganda dua. Ya, betul. Ikatan ganda dua. Dan Y mempunyai ikatan tunggal. Okey, so dapatlah 4 markah. Tapi dalam exam sebenar, kamu kena terangkan secara ayat yang lengkap. Boleh? Boleh. Kalau okey, cuba angkat tangan. Kalau okey, cuba angkat tangan. Kita boleh proceed soalan 62. Okey, so ramai yang okey ni. Alhamdulillah. Okey, semua okey. Boleh follow tajuk cikgu hari ni boleh follow soalan. Okey, so sekarang untuk soalan 62. Okey, soalan 62. Cikgu nak kamu cuba jawab sekejap.
Cikgu bagi masa kamu 5 minit untuk kamu cuba jawab. Okey, kejap lagi cikgu akan tanya kamu. Boleh ke jawab semua? Okey, soalan 62 ni. Cuba jawab. Kalau ada soalan boleh tanya saya Kut ada bahagian yang kamu tak faham ke? Okey. So cikgu rasa semua dah jawab. Okey. So kita lihat soalan yang pertama soalan 62. So kita tengok dia kata jadual 62 ni menunjukkan formula molekul bagi hidrokarbon X dan hidrokarbon Y.
Okey. So apakah nama hidrokarbon X ni kelas? Propana. Ya, betul. Dia adalah propana sebab C3H8 manakala Y adalah propena. Okey. Okey. So sekarang dia tanya kita apakah maksud hidrokarbon. Okey, ada tak yang volunteer nak jawab maksud hidrokarbon? Saya. Okey, good. Cuba. Maksud hidrokarbon ialah sebatian organik yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Yes, betul. Very good, Firzana. Okay, so hidrokarbon adalah sebatian organik yang mempunyai unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okay, so itu adalah definisi untuk atau maksud untuk hidrokarbon. Okey, bagus. Tepat, 1 markah. Kemudian, soalan B, dia kata kenal pasti hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, kenal pasti hidrokarbon tepu dan tak tepu dan terangkan mengapa. Okey, so ini sebab dia esei sebab soalan ni adalah soalan esei. Jadi sebenarnya kamu kena jawab dekat test pad ataupun kertas tajam. That's why dia bagi ruang tu kecil je. Okey, tapi cikgu jawab je lah kat sini kan. Okey, so soalan yang pertama. Yang mana satu hidrokarbon tepu? Cikgu buat HC tepu So HC tepu apa kelas? X. X. Thank you Wasfa. Manakala hidrokarbon tak tepu. Which one? Y. Y. Okay. So, itu baru dapat 2 markah. Markah dia kat sini kalau kamu tengok 4 markah kan. So, kamu jawab macam ni baru dapat 2 markah. So, untuk penerangan. Okay. Untuk penerangan kamu kena tulis dekat tepi. Sepatutnya kalau saya suka buat jadual. Okay. Buat jadual macam mana. Sekejap saya tunjuk jadual yang saya suka buat. Okay. Sekejap ya. So, kita buat macam kotak. Okay. Kemudian saya buat 3 kolom. Cikgu tak boleh nak buat besar-besar sebab ruang ni kecil kan. So, cikgu naikkan sikit lah. Okay. So, sebab dia kata suruh bezakan hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Jadi, cikgu tulislah dekat sini. Yang first ni hidrokarbon tepu. Okay, yang lagi satu hidrokarbon tak tepu. Cikgu harap boleh nampaklah tulisan cikgu ni. Tak tepu. Jadi, tadi jawapan dia yang ini X. Ini Y. So bila jawab macam tu, kamu dah dapatlah 1 markah sini dan 1 markah di sini. Okey, penerangan. Penerangan cikgu guna pen hijau. Kenapa kamu kata X itu hidrokarbon tepu? Okey, Asfa, kenapa X itu adalah hidrokarbon tepu? Sebab karbon dia diikat dengan ikatan tunggal sahaja. Yes, very good. Jawapan yang sangat tepat. Kerana karbon ikatan tunggal. Karbon dia ikatan tunggal. Okey, ataupun cikgu kata kerana mengandungi, cikgu ubah sikit ayat. Betul jawapan Asma tu betul. Mengandungi ikatan tunggal antara karbon. Cikgu buat short form je tu. Okey, cikgu buat short form. Manakala hidrokarbon tak tepu. Of course lah dia mengandungi, terbaliklah kan, mengandungi ikatan ganda 2 antara karbon. Okey, antara atom karbon.
Okey, boleh kan? Boleh. So sekarang kita tengok pula soalan yang bawah dia tu masih lagi soalan D tapi yang dekat bawah tu. Dia kata hidrokarbon Y boleh ditukarkan kepada hidrokarbon X. Iaitu propena boleh ditukarkan menjadi propana. So soalan yang pertama, nyatakan nama proses. Apa nama proses dia? Proses penghidrogenan. Yes, betul. So ini adalah penghidrogenan. Okay, nanti kamu jawab elok dalam test pad. Masa exam lah. Jawab elok dalam test pad Okay, so ini adalah penghidrogenan. Tuliskan persamaan kimia yang terlibat. Okay, sekejap. Nama proses dan keadaan. Jangan lupa keadaan. So keadaan dia apa kelas? Proses penghidrogenan dan dia mesti ada apa? Dia mesti ada apa? Mangkin dan suhu. Ya, betul. Okey, dia mesti ada mangkin nikel dengan kehadiran pula pada suhu. Sekejap ya kelas. Allah, kucing cikgu ni pun time ni lah. Okey, sorry. Okey, so keadaan dia iaitu kehadiran mangkin nikel pada suhu 180 darjah Celsius. Okey, boleh? Okey. And then, persamaan kimia. Siapa boleh tulis persamaan kimia? Okey. Persamaan kimia dia apa kelas? C3H6 Okey, C3H6 tambah H2 tambah H2. menghasilkan C3H8. Okey, very good. So 4 markah tu dekat mana? 1, 2, 3. 2 markah kat sini. Okey, sebab tu dia bagi markah 4 markah. Okey, boleh ya? Okey, so now kita tengok soalan Y. Okey. Soalan Y. Dia kata Y boleh terbakar lengkap dalam oksigen berlebihan. So dia suruh kita tulis persamaan kimia bagi tindak balas apa ni? Tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran. Okey, Y tadi tu adalah propena C3H6. So C3H6 tambah apa? Oksigen. Oksigen. So dia akan hasilkan apa? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida CO2 dan Air. H2O. Okey. So, kita seimbangkan. Siapa boleh seimbangkan? Ada yang boleh volunteer seimbangkan tak? Amirul Arif lah. Okey, senyap je Amirul Arif. Lalu dengar suara dia. Hari ni diam aja. Okey, Amirul, cuba tengok. Seimbangkan. Yang tu 3. Kamu duduk dekat mana tu, Amirul? Macam jauh sangat. Tahulah saya dekat Kajang ni jauh dari Ampang. Janganlah buat saya rasa jauh. Sorry, kau mic saya jauh je. Oh, mic jauh. Dekatkan mic tu kalau boleh. Okey. Si belah kanan tu 3. Si belah kanan tu dekat karbon dioksida okey. Lepas tu hidrogen dekat H2O tu letak 3 juga depan dia. 3. Okey. Lagi satu, oksigen berapa?
9/2 Sen- kan? 9/2. Macam tu. Sekejap. Okey, so ini jawapan Amirul betul? Tak pasti. Okey. Kita minta seorang lah tolong semak. Cikgu tak larat lah nak semak. Kita minta Adam. Adam, betul tak jawapan Amirul, Adam? Okey, mungkin talian dekat tempat Adam tak berapa jelas kot. Betul. Betul. Okey, sorry Adam. Kan kamu tak dengar. Okey, Adam betul lah. Memang betul pun jawapan ni. Okey, so dia dapatlah 2 markah. Okey, so kita dah bincang ketiga-tiga soalan. So, kamu rasa okey tak soalan ni? Kalau soalan macam ni keluar, kamu boleh jawab tak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. So sebenarnya kan, saya nak tunjuk kamu ada lagi 10 minit. Sempat tak? Cikgu tunjuk roughly je lah So nanti cikgu akan cuba buat video yang berasingan. Cikgu akan tunjuk kat kamu macam mana kita nak buat peta minda untuk kita buat rumusan bagi semua tindak balas kimia dalam siri homolog ni.